layan corner. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, kan main lagi ha. Siapa kata skuter tak boleh lap? Baik tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar kawan-kawan yang saya kasihi lagi saya rindui? Alhamdulillah, teman berteman kita untuk kesekian kalinya. Alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk bersilaturahim, menjalin persahabatan. Alhamdulillah. Rupa-rupanya bila kita dah ada motor, di kalangan kawan yang main motor ni, ada juga yang Allah bagi rezeki buka workshop, bengkel motor lah. Tak semudahnya bengkel motor lah. Jadi kita pun, yalah, bila kita ada kawan yang ada bengkel, nawai tu kita kalau boleh kawan tu bukan hanya kawan ride naik motor je, minum-minum, melepak-lepak kan. Kita pun naklah juga support bisnes kawan yang buka bengkel ni. Tapi ada pula cerita-cerita yang kurang best didengar ni. Ada pula kawan-kawan yang ambil kesempatan pula pada kawan-kawan, ambil kesempatan pada kebaikan dan kepercayaan kawan-kawan ni. Kita ingatkan bila kita ada problem dengan motor ni, cadangnya hantar ke kedai dia tu, problem motor kita ni dapatlah diselesaikan, dan kita pun dapatlah tolong kawan kan, support bisnes kawan. Tapi rupa-rupanya, Allahu Akbar, lebih baik hantar kedai orang yang kita tak kenal daripada hantar kedai kawan. Hantar kedai orang lain, setengah hari boleh siap kan. Contoh kawan-kawan yang pakai motor besar lah, Superbike lah, nak buat valve clearance, hantar kedai kawan dekat seminggu, 5-6 hari. Lepas tu kalau hantar kedai orang lain, hantar pagi petang boleh siap. Walhal valve clearance tu, kalau contoh macam S1K lah, S1000RR, dia lecehnya masa nak buka dengan masa nak pasang balik je. Lepas tu dia punya valve tu just buat adjustment sikit je lah kan. Tepek tu kalau ada yang problem, di orang kata apa, boleh adjust lah. Tak perlu tukar barang sangat pun. Tapi buat dekat kedai member jadi lambat. Lambat satu hal, dah lah lambat, upahnya pun sekali ganda lagi. Hantar kedai orang lain, kedai dekat luar, anggaran kos dalam 1,000-1,500 lah. Ni cerita Superbike lah, big bike. Hantar dekat kawan ni baru cecah 2,500. Silap-silap nasib tak baik dekat-dekat 3,000. Jadi sebenarnya okey, kita cerita daripada segi hukum lah. Saya sempat, sebelum saya buat video ni, saya sempat tanya pada alim ulama', orang yang pandai bidang agama. Soal meletakkan harga ni, itu hak peniaga dan itu dia punya tanggungjawab. Tapi hak kita sebagai pelanggan dan pengguna, kita kena timbang-timbang lah. Tapi walaupun tu hak dan tanggungjawab dia, dia jangan sampai menjerumuskan diri dia ke tahap zalim kan. Boleh ambil untung. Siapa kata meniaga tak nak untung? Kalau saya meniaga pun saya nak untung. Kos RM50, tentulah kalau boleh saya nak jual RM80, lagi baik lagi RM100. Tapi kalau barang RM50, kita jual dekat kawan RM500 sebagai contoh. Lepas tu tipu pula tu, barang tak ori, kita kata ori kan. Patut masa boleh siap sehari 2 hari, kita lajak sampai 2-3 minggu kan. Atas sebab-sebab yang tak munasabah, jadi kita tak sedap nak berkawan. Walhal kalau boleh cerita kawan ni nak berpanjangan sampai akhir hayat, bahkan kadang Allah izin sampai ke syurga lah. Nawaitunya tu. Tapi dia sebab jadi macam ni,
kita pun jadi tak sedap nak kawan dengan dia, kan? Nak jumpa dia lain kali pun dah rasa tak berapa best. Sebab rasa macam dia dah buat benda tak patut lah, kan? Jadi beringat-ingat lah. Yang kita sebagai rider ni beringat-ingat, survey dulu, tengok, kan? Faham niat baik nak tolong kawan tu, tapi jangan sampai kita jatuh dalam mudarat yang sama berulang-ulang kali. Ambil pengajaran. Dan kalau kita ada kekuatan untuk nasihat kawan yang perangai macam ni pun lagi baik, sedarkan dia, kan? Sebab secara tak langsung sebenarnya perbuatan tu dah jatuh ke tahap orang kata zalim. Kita zalim dengan customer yang biasa pun, yang kita tak kenal pun dah berdosa. Ini kan pula kalau kita zalim dengan kawan kita, lagi tak elok. Asas benda berniaga ni, marketing ni, saya bukan orang berniaga, tapi marketing ni kadang-kadang bukan daripada kita yang buat, tapi daripada mulut ke mulut yang bercakap. Kalau kita servis bagus, harga bagus, harga tak semesti murah, tapi servis bagus, janji kita tepat. Kalau kata 3 hari, 3 hari boleh siap, yang paling baik lagi 2 hari boleh siap, maka orang kan bercakap daripada mulut ke mulut. Dia ni best lah, dia ni bagus lah. Member kita ni boleh hantar kat dia lah. Dia kalau ada problem motor ke apa ke, kan, dia boleh solve lah problem tu, InsyaAllah lah. Kalau ada sikit-sikit lagi nak kena repeat, tak ada masalah, boleh repeat dengan dia. Tak ada pula bila dah repeat tu nak kena tambah pula bayar lagi. Tak ada barang nak tukar pun, nak tukar-tukar setting sikit-sikit pun kena charge lagi. Walhal kita dah datang dah kali pertama gitu, dan tak sempurna tu pun daripada tangan dia juga. Kita standard lah, kita customer, motor problem, kita hantar dah keadaan problem, keluar dalam keadaan yang kalau boleh problem tu hilang lah. Kalau ada problem tu 5-6 kali nak kena ulang, hantar situ buat apa, kan? Jadi kena sama-sama beringat lah. Saya tak kata kawan-kawan rider yang ada bengkel ni semua sama, tapi pengajaran untuk kita bersama, tak semuanya macam tu. So kita riki-riki tanya dulu dengan kawan-kawan lain, hantar dekat kedai member kita ni okey tak okey. Sebab kalau saya lah saya akan lebih memilih persahabatan. Kadang-kadang cara kita bantu dia tu bukan kita support bisnes dia, cara kita bantu dia ialah dengan mengekalkan persahabatan dengan dia. Sama juga dengan orang nak pinjam duit, lebih kurang lah, ni perbandingan saja. Kadang-kadang bila orang nak pinjam duit dengan kita tu, kita rasa bersalah. Kita ada duit tapi kita rasa bersalah. Bersalah sebab apa? Dia ni boleh bayar, tak boleh bayar ni. Dia ni orang ni macam mana? Kalau aku bagi pinjam sat lagi, dia tak boleh bayar, dia malu dengan aku pun rasa tak sedap dengan dia. Elok-elok berkawan jadi putus kawan. Sebab tu ada setengah-setengah orang ada setengah-setengah orang, bila kawan nak pinjam duit dengan dia, katalah selesai lah, kata Din, pinjam 1,000 Din, aku sesal lah bulan ni, anak-anak naik sekolah apa segala bagai, ataupun mak sakit ke apa ke. Allah, hamba Allah ni biar betul, sesat nak pakai 1,000. Setengah orang dia tak akan bagi 1,000 tu, dia tak akan pinjamkan duit 1,000 pada kawan dia tu. Apa dia buat ialah macam ni lah, Mat, aku nak bagi 1,000, aku pun tak berapa nak lapang juga, kau ambil lah 300 ni, aku halalkan lah, aku hadiah lah, sebab yelah anak kau pun nak sekolah, aku pun tumpah pahala juga. Fi sabilillah lah ibaratnya. Ada orang buat macam tu. Sebab memang bagi orang 300 tu nak bagi free-free, tapi bagi tu atas bagi kasih sayang kawan. Lepas tu dia tak ada ingat-ingat dah nak tuntut hutang, nak tunggu tarikh orang tu janji nak bayar bila, entah bayar entah tidak. Dia tak ada fikir macam tu dah, hati dia lapang, dan persahabatan tu boleh diteruskan. Ini cerita orang yang tak confident orang boleh bayar lah. Tapi kalau memang kita dah kenal dia ni memang kaki bayar, dia ni sesak, tapi kalau dia pinjam dia akan bayar, itu no problem. Begitu juga dengan kawan kita yang buka bengkel motor ni. Kalau kita rasa memang aku dah dengar cerita macam-macam lah, dia ni kawan boleh, minum kedai kopi boleh, tapi nak percaya bab-bab repair motor ni, silap-silap jadi jet ski motor aku ni, maka tak payah hantar, just lepak minum dengan dia, ride dengan dia, lepak chill dengan dia, cukup. Kita kawan pun tak putus, hati kita pun tenang.
Motor rosak, hantar kedai lain. Yang lebih efisien lah. Sebab tak semua orang ada ilmu ataupun kemampuan yang baik bab motor. Sama lah macam saya pakai motor, saya reti. Naik motor insya-Allah reti. Jangan nak ke kanan ke kiri, duduk lorong elok. Tapi bab-bab nak sampai tahap buka bengkel ataupun nak tolong repair motor kawan, nak bedek-bedek motor kawan, bukan saya lah. Motor sendiri pun saya tak bedek-bedek, dia kan pula motor kawan. Jadi itulah nasihat on the way balik ni, kan? Harap-harap benda tu jadi pengajaran untuk saya dan untuk anda semua yang sempat singgah tengok video ni. Ini tak ada nak memburukkan sesiapa. Saya pun tak ada sebut nama, tak sebut nama kedai. Pengalaman dan iktibar untuk dikongsi bersama. Saya tekankan lagi sekali, apa-apa jadi pada jentera kita, pada motor kita, pada kenderaan kita, tanya dulu dengan kawan-kawan yang pakai motor kan. Tanya, kau ada masalah gini macam mana Kalau dah sesak sangat ataupun tak ada info sangat, pergi je hantar mana-mana kedai yang authorized lah. Kalau kita pakai Yamaha, pergi hantar dekat Yamaha, contoh kan. Yamaha Big Bike. Kalau pakai Honda, hantarlah dekat Honda dealer. Kalau motor besar Honda, dekat Big Wing. Authorized lah, authorized center. Memang mahal sikit tapi hati tak sakit. Tapi kalau kita banyak kontak, tahu bengkel sana, tahu workshop sini, hantarlah, tak kisah. Terima kasih sudi singgah tengok video. Mudah-mudahan Allah berkat rezeki, Allah murahkan rezeki, Allah rahmat kehidupan kita semua insya-Allah. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak kata. Saya hanya hamba Allah yang biasa, kongsi cerita dengan anda semua insya-Allah. Jaga diri, hiasi peribadi dengan akhlak yang baik. Ingat, tak rugi jadi orang baik. Sejak daripada mula lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima pengiktirafan betapa baik dan mulianya akhlak baginda. Buktinya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi pada usia 40 tahun, baginda digelar dengan gelaran Al-Amin. Apa maksud Al-Amin? Al-Amin ni maksudnya yang jujur, yang amanah, yang dipercayai. Sekalipun setelah baginda dilantik menjadi Rasul pada usia 40 tahun, yang memberi gelaran kepada baginda orang Quraisy ni tak beriman dengan baginda, tak bermaksud baginda tidak Al-Amin lagi, tetapi tak lain tak bukan kerana ego, sombong, bangga diri, tak nak mengakui kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil iktibar betapa akhlak yang mulia merupakan penawar kepada racun yang berbisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.